العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, muslimin muslimat dan berbahagia sekalian, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa lagi dipanjangkan usia kita, ya, masih lagi diberikan kita kesihatan yang baik sehingga kita dapat datang ke majlis ilmu ini. Dan berapa ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana yang Allah tidak izinkan waktu untuknya berada bersama kita pada pagi ini. Jadi kita bersyukur kerana kelapangan waktu itu diberikan kepada kita. Kerana sesungguhnya kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan kepada kita 24 jam itu, kalau mengikut Imam Asy-Syafi'i, beliau membagikan waktu itu kepada 3. Ya, 1/3-nya untuk ibadat, 1/3 untuk makan minum, dan 1/3 untuk rehat. Jadi kita ni pandai-pandailah kita adjust masa kita, asalkan masa itu perlu kita butuhkan juga untuk hari akhirat kita, jangan dunia saja. Kalau nak merawat orang sampai 7 hari seminggu tak boleh, tak syedat tak boleh. Dia kena buat 1 hari untuk mengajar orang, hari minggu untuk mengajar orang juga, ikut bidang semestilah. Ada kalanya saya mengajar jawi, jemputan sekolah-sekolah, ya. Ini pun kita ni pun ada lagi kaum muslimat di Bandar Kinara jemput juga. Tak tahu hari apa saya tengah pening nak atur jadual sebab keadaan anak kena jaga dan sebagainya. Ini perkara mudah, ya, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah mengaji sifat 20. Semuanya hari itu kita baru habis setakat sifat ma'ani. Kan kita dah bicara hari itu, kita ulangkan sekejap. Sifat 20 itu dibagi kepada 4 bahagian, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Saya dah terang 3 bahagian, nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Dan minggu lepas kita berhenti pada akhir ayat sifat ma'ani, iaitu dan kalam tu berkata-kata. Lepas tu kita habis sampai ayat pada sekalian tempat taklukan. Pada situ pekerjaan saya lah, ya. Jadi pada hari ini kita akan sambung sifat ma'nawiyah yang bermula dengan kalam bahasa Arabnya summa tu. Nampak boleh tak nampak taman berhenti apa semua? Ya, yang ikut kelas mungkin ikut jumpa muka surat 6. Muka surat 6 tengah-tengah tu. Ni 6 dan takluk summa. Summa tak tanda tak tanda. Jumpa. Bagi semua jumpa pun kita start lagi dulu cari tempat ke belakang banyak. Ada yang tak jumpa lagi nak tunjuk. Pasal kecil sangat. Nampak? Ini rumah. Baik tak? Rumah. Dah belakang boleh? Kita boleh? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Kita sambung teks Arab dia. Summa, dia mula dengan summa. Summa nampak Summa. Summa sab'u sifatin. Summa sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun. Itu bacaan Arab dia. Pakai
baru kenapa nak baca begitu. Summa sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa 'aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Boleh? Nampak? Boleh? Baik. Tu baca Arab dia. Nanti lepas tuan-tuan mengaji dengan ustaz bahasa Arab ni habis khatam semua, jadi saya baca senang, tak berbaris pun tuan-tuan boleh berbaris. Tu cerita dia. Tak betul? Sungguh saya yakin sangat. Sebab dia nak main bahasa yang sama, tapi kau sama kau gitu je. Boleh ni memang suka boleh. Saya ada pengalaman, satu malam tu datang orang guru lelaki bini. Mereka duk ngaji Arab di masjid ngaji Arab. Main jumpa cukup cakap Arab saya. Tengok bunyi Arab sedap dengar bunyi, tapi salah nama mula tak kuala. Bila teman-teman lepas dia ngaji Arab di UAE. Dia ngaji di UAE, dia orang berkelas 2 minggu sekali tu. Dia 2 minggu sekali, 7 minggu dia ikut kuliah tu. Dia berani cakap. Bayar-bayar ni lah. Bunyi lahjah Arab memang cantik. Cuma sebutan tak kena baris semua tak apalah. Tapi cara bunyi Arab tu memang bunyi Arab. Macam keturunan Arab pula dia, hidung mancung semua ada dah. Rupanya orang Melayu juga orang kita. Cuma dia cakap Arab. Sedap saya dengar. Jadi juga kita pun tidak nak tengah menyakit kita bahasa Arab jenuh. Baik. Kemudian 7 sifat yang dinamakan dia sifat maknawiyah. Kita katakan summa sab'u sifatin sama sifatun maknawiyatun wahiyah dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat maknawiyah. Diulang ayat tu. Dan iaitu melazimkan. So dia ada 2 perkataan melazimkan itu, dia diulang tu tersilap. Patutnya sekali je tu. Sebab dalam bahasa Arab dia hanya berbunyi mulazimah tu sekali sahaja. Wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula. Maka terjemahan tuan-tuan lihat, iaitu melazimkan bagi 7 sifat maknawiyah. Dia ada 2 ayat pengulangan situ. Dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Tuan-tuan potong satu, tak apa, takut pening bacaan nanti. Saya tulis supaya senang faham. Sebab baca dua-dua dia pening. Dia ada 2 perkataan terjemahan di situ, sedangkan dalam teks Arabnya sekali saja perkataan mulazimah. Tengok boleh. Dan dia tuliskan kemudian 7 sifat yang dinamakan dia sifat manusia. Dan iaitu melazimkan bagi 7 dia lama ni sifat maknawiyah. Kemudian dia ulang lagi dan melazimkan. Tuan nampak dah tu. Dia ulang balik tu. Mana dia tadi? Dan iaitu melazimkan melazimkan 7 sifat yang pertama. 7 sifat yang pertama. So dia sambung semua ejaan ni. Jangan lama. Kalau kita dia ada yang, dia pecah yang, dia gitu. Jangan baru. Ni dia sambung terus yang pertama. Maka tuan-tuan lihat sini, dia ulang ayat tau. Dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat maknawiyah. Dan iaitu melazimkan. Jadi nak mudah faham, yang atas ni tuan-tuan cara potong, pakai yang bawah sesuai dengan teks Arabnya. Wahia mulazimatu lis-sab'il ula. Dan iaitu melazimkan 7 sifat yang pertama. Maknanya 7 yang pertama yang kita baca, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah. 7 yang pertama. Maka dia kata sini melazimkan, maknanya ada kaitan, ada hubungan
ada tautan dengan 7 yang kita majlis sebelum ni. Bersifat wujud sampailah kalam tu, ada kaitan. Itu terjemahan. Jadi tuan-tuan potong sikit supaya tak pening kepala. Tidak bila kita baca dan dia itu melazimkan bagi 7 sifat uluhiyah, dan dia itu melazimkan bila dua orang melazimkan, kita nak tengok mana terjemahan Arab yang betul ni. Sebab dalam teks Arab dia tulis satu je, wahiyya mulazimatun lis-sab'in ula. Kan satu je, kan ulang kan. Maka yang sesuai terjemahan ialah melazimi atau melazimkan 7 sifat yang pertama, lis-sab'in ula. Baik. Dan iaitu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kaum qadirun ni. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Baik. Dia perkataan kaunu ni, tuan-tuan ngaji Arab, ada ustaz ajak kana kan, ada kan? Ada perkataan kana. Bila kana depan kena baca dengan dhamma, lepas tu dia adalah kaedah dia. Kana ni maksudnya ada. Ada bukan maksud ada macam benda tu ada, tak. Ada sini di sudut keadaan. Kaunu keadaan. Keadaan di sini bila dia kata keadaan Allah yang berkuasa, atau dalam bahasa Jawi lama dia tulis, dia sebut di sini keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Bila masuk keadaan yang berkuasa, yang kita mengaji sebelum ni sifat Allah yang maha berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi bila masuk keadaan Allah yang maha kuasa, dia ibarat cokang kata dalam komando tu, sedia berkhidmat. Itu polis ke apa? Maksudnya sentiasa ready, sentiasa dah ada. Faham tak? Maknanya ibarat enjin kereta tu dah start enjin dah, dia berjalan, cuma nak pecut tak pecut, nak slow dan sebagainya. Itu keadaan. Maksud Allah tu memang dah ready anytime, bersedia, dah ada dah. Tu kaunu. So keadaan Allah yang berkuasa dan yang berkehendak, iradah berkehendak nak buat sesuatu ke, berkehendak nak apa saja, itu kuasa Allah. Seperti yang kita lihat bagaimana pandangan bulan berada hampir dengan bumi baru-baru ni. Itu kehendak Allah yang berlaku 68 tahun sekali. Ada yang sempat lihat, ada yang tak sempat lihat. Kita tak sempat lihat sebab mendung. Ada orang negeri lain dapat lihat. Okay? Dan sebenarnya itu petanda-petanda yang dunia dah menunjukkan ke arah umur yang makin sikit, meningkat. Baik. Dan yang mengetahui keadaan Allah, yang mengetahui dan yang hidup dan mendengar dan yang melihat dan yang berkata-kata. Itu keadaan Allah yang sentiasa benda tu berlaku secara berterusan. Dia tidak ada tetapan masa. Maknanya bila-bila masa memang keadaan Allah bersedia. Bila masa keadaan Allah berkuasa. Bila-bila masa keadaan Allah mengetahui. Dia tak ada limit, tak ada had. Okay? Kita tak. Kita perlu ada beberapa langkah sebelum persediaan dia buat. Nak mengaji, paksa berjalan kaki, pakai slipper, kasut, ambil wudu, datang. Itu kita. Allah tak, on the spot. Kalau mengaji, dia ada dah. Maksudnya keadaan tu sentiasa dah ada. Itu sifat Allah, ya. Kena faham tu. Baik. Wa mimma, ni tajuk baru, mustahil pula. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Wa hiya adadu. Tu huruf dha tu tuan-tuan, ya. Huruf dha tu rasa titik tak apa nampak tu. Wa hiya adadul 20 al-ula. Nampak? Ada dha. Oh, ada titik. Ada setengah. Saya tak pun jelas titik dah. Tuan-tuan letak titik dha tu, ya. Adadu. Adadu ni maknanya berlawanan lah. Wa hiya adadul 20 al-ula. Berlawanan dengan sifat 20 pertama tu. Wahia al-adamu. Wahia al-adamu wal hudusu watiru wal adamu wal mumasalatu lil hawadisi bi
an yakuna jaraman ay ta'khudhu dhatahu lil 'ulyati qadran min al-faraghi aw yakunu 'aradan yaqumu bil jarami aw yakunu fi jihati aw yakunu fi jihati bil jarami awwaluhu huwa jihatun aw yataqayyadu bimakanin aw zamanin aw tattasifu dhatahu al-'ulyata dhatahu al-'ulyata bil hawadisi aw tattasifu bis-sighari wal kibari aw tattasifu bil a'radi fil af'ali wal ahkami. Memang tak faham pun. Baris semangat. Faham tidak? Tak apalah, ngaji Arab. Yang penting bila Ustaz baca baris tu, tuan-tuan tengok kan, sebab dia ada kaitan dengan kajian bahasa Arab lepas ni. Memang ada kaitan. Ngaji Arab memang akan nampak kaitan dia. Ya, memang nampak kaitan. Kenapa dia baca I, kenapa dia baca U, kenapa dia betul. Sehari ngaji Arab nampak. Ni untung dia untung. Kita dah praktikal bacaan tu awal. Baik, manakah kita tak faham, maka kena terjemahkan. Terjemah ni pun tak faham juga sebab jawi lama. Jadi kita kena modernkan balik. Baik. Dan setengah, kita sebut semua ya. Dan setengah daripada yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 sifat. Dan iaitu segala lawan 20 sifat yang pertama. Ini boleh faham kan? Maknanya perlawanan dengan sifat 20 yang pertama, ada 20 juga yang berlawanan dengan dia. Maksudnya yang mustahil Allah bersifat begitu. Dan iaitu disebut yang pertama dalam kurungan tu, Adam. Adam artinya tiada. Itu yang saya ajar beritahu minggu lepas, yang bila mana ustaz daripada Maiz mengajar mu'allaf baca kitab lama tu, kan beriman dengan Allah adalah kamu yakin bahawa Allah itu ada. Mustahil Allah itu tiada. Pasti Allah itu ada. Yang mu'allaf kena tu bangun tanya, you cakap betul-betul itu Allah ada ke tak ada? Pening sebab dia baca cara ni. Maknanya Adam ini mustahil Allah itu tiada. Itu sifat mustahil, tak mungkin. Itu maksudnya Adam. Yang mudah faham ya. Jadi tak payah buat ayat belit-belit, pening. Mu'allaf pula lagi pening. Saya teringat pengalaman, nak cerita sikit lah. Waktu kami terlibat dengan dakwah mu'allaf, kami di Pulau Pinang waktu tu. So kami dihantarlah, kita dalam kelas ni lah, semua nyonya muslim Islam lah. So kita ajar cara berwudu. Jadi bahasa Inggeris waktu tu kena guna bahasa Inggeris. Sebab Cina-Cina di Pulau Pinang ni dia tak pernah mahir Melayu, Cina kan. Tapi yang mu'allaf lah, yang kita dakwahkan masuk Islam. So kita ajar cara berwudu. Jadi nak tunjuk tu, nak menunjukkan kaedah supaya mu'allaf lebih memahami. Mau tak mau, guru yang mengajar perlu buat action betul-betul. Maknanya nak ajar wudu tu, sampai ambil air depan, kita letak bekas, kita tunjukkan how to take the wudu, how to do you wash your face. Kita tunjuk bacaan, tak ajar lagi, tunjuk cara dulu. Ajar bacaan, farah Cina nak sebut. Kita tunjuk cara dulu. Basuh mula-mula pergelangan tangan, tunjuk on the spot. Dia tidak main teori tau, tak boleh. Sebab dia orang baru, maka perlu ada air bekas, kita tunjuk cara. Okay, wash your hand like this, kita tunjuk. Kita tengok. Bila tengok faham, minta seorang tu datang buat. Sebab kadang-kadang dia hangguk kat belakang, dia tak faham pun, datang buat, tahu basuh apa-apa macam mana. Pengalaman saya, dia ambil wudu saja test. Ni India. Dia basuh kaki, saya heran, dia kenapa dia selok-selok sampai ke lutut. Rupanya dia basuh sampai dia boleh lutut ke bawah. Gelak tu nak gelak, ya Allah, Tuhan je lah. Maknanya kefahaman dia
bila dia dengar ceramah cakap, ceramah tak tunjuk cara, jadi dia faham kaki ni boleh jadi daripada lutut, dia selok sampai ke lutut, dia pasuk dari lutut sampai ke kaki. Afdal semua lah, memang afdal betul-betul lah, sebab memang dah lebihan, bersih segala-galanya. So bila kita ajar boleh faham. Itu pentingnya pendidikan. Dalam bab fiqh, guru perlu demonstrasi. Dia tak boleh mengajar ni, tak boleh, perlu buat depan. Macam tayamum, kena buat debu betul-betul. Kami ajar dulu debu betul-betul, ambil debu laut mana-mana yang bersih tu, tekak, tunjuk macam mana nak basuh. Kita elementary, teori payah, sebab orang tu kena buat sendiri baru tahu. Sekarang kita act lah sebab air ada, ataupun belum terlibat anggota yang kena basah air. Kalau kena besok insiden sebagainya, nak kena tayamum, ketika tu barulah kita kalul. So kena mengaji. Nanti kita akan ajar bab ni, akan ada insyaAllah. Baik, sambung kita. Iaitu adam, artinya tiada. Okey. Dan hudus, artinya baharu. Maknanya mustahil Allah itu baharu. Baharu makna benda yang jadi kan mustahil lah, tak mungkin ya. Dan tirru wal adamu, artinya kedatangan adam yang dinamakan dia dengan fana. Maknanya di sini ialah sifat Allah tak binasa. Dia kata sini binasa. Tirru wal adamu tu maksudnya dalam sifat yang wajib tu Allah kekal. Sini dia kata fana, maknanya binasa. Mustahil Allah binasa. Binasa, Allah tidak. Dan mumasaluhu dengan hawadis, artinya menyerupai. Hamzah dia hilang tu ya, menyerupai dia tu, maksudnya menyerupai dengan yang baharu. Baharu tu ha kena ada alif tu, dia tak alif ya. Dengan bahawa ada ia berjirim, artinya mengambil zat. Maknanya diurai lagi supaya kita faham. Kalau Allah tu baharu kata dia, maka Allah nampak zat, nampak jirim, nampak fizikal. Mengambil zat maksudnya dia ada tubuh badan. Ini tak mungkin, mustahil. Okey, itu yang dia katakan mengambil zat yang maha tinggi. Akan qadar, daripada lapang, maksudnya ada kawasan, ada ruang dia ambil. Macam kita, fizikal kita macam ni, so ada ruang kita ambil. So Allah mustahil, tak mungkin. Itu dia urai lagi tu. Atau ada ia arak yang berdiri dengan jirim, ataupun dia upamakan lagi, kalau Allah tu baru, maka dia mungkin berdiri ataupun seiring dengan orang yang ada fizikal berdiri. So ini mustahil. Pendek kata cerita mustahil ni, kalau kita mengajarnya menjadi pening. Cuma cukup kita faham bahawa Allah tak sama dengan benda yang baharu. Begitu. Dengan segala yang baharu atau bersifat dengan kecil atau besar. Kalau Allah sifat kecil atau besar mustahil, tak sama, sebab itu sifat baharu. Sifat kita ada kecil, ada besar, ada gemuk, ada pendek, ada kurus, ada panjang, rendah, tinggi dan sebagainya. Itu kita. Atau bersifat ia dengan berkehendak pada segala perbuatan dan segala hukumnya. Itu uraian ya. Umar saluhu dengan hawadith. So ini semua benda mustahil bagi Allah, tak mungkin ya. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakunu qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin. Ni kan baca komputer. Au yahtaju ila mukhassasin, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakunu wahidan bi an yakunu murakkaban fi dhatihi aw yakunu lahu mumasalan fi dhatihi aw sifatihi aw yakunu ma'ahu fil wujudi mu'assarun fi fi'lin min al-af'al. Mu'assaru fil fi'li fi fi'lin min al-af'al. Ini dah uraian kita faham. Sebab apa tuan? Kerana di sini
uraikan panjang kerana ada kaitan dengan beberapa ajaran di luar sana, termasuk Hindu, Buddha, Kristian, yang mana bentuk Tuhan mereka menyemai physical hawadis, benda baharu kan, bentuk patung Hindu umpamanya baharu sebab bila kita letak patung tu lalu disembah ya. Walaupun dulu kalau tuan perasan di Batu Cave, waktu saya beli menteri, bila dia orang hidang susu tu habis diminum. Patung tu keras dia tapi susu tu habis diminum. Itu tuan-tuan jangan heran, apabila ada satu objek yang dipuja, maka syaitan akan ada di situ. So yang minum mungkin syaitan, jilat susu tu habis. Jadi percayanya mereka bahawa Tuhan itu yang minum susu. Maka di sini sudah wujud persamaan antara sifat manusia dengan sifat Tuhan. Sifat kita minum susu, sifat Tuhan dan minum susu dah tak boleh dimakan. Mana mungkin sifat Tuhan sama dengan manusia. Tapi orang India mungkin dia tak faham, dia faham begitu agama dia. Nampak macam mana? Saya teringat tuan, guru kawan saya, Cikgu Salvan Faruman, rakan tugas kami sekolah. Dia mengajar tentang Islam, sejarah Islam. Kan mengajar kisah Nabi semua. Cikgu sejarah. Waalaikumsalam. Jadi bila saya macam mengajar, dia kata, ustaz, kami pun tak percaya agama kami. Dia cakap, tapi sebab nenek moyang. Betul. Sebab sampai ada kala dia kata waktu kami makan, dia kata, ustaz, hari ni saya nak murtad sekejap. Saya kata, kenapa? Nak makan daging. Sampai macam tu. Maknanya dia orang boleh main-main menunjukkan bahawa agama dia lebih kurang dia pun tak kira. Tapi sebab dah keturunan nenek moyang nak tinggal tak boleh. Sampai macam tu. Itu dia kata punya pesan tu. Sebab tu setengah orang India sekarang ni tak begitu komit dengan agama dia. Sebab sudah nampak beberapa penipuan. Banyak tipu lah daripada betul tu. Wah, kejap sini macam-macam. Sebab tu dalam kitab ni dia hurai banyak pasal kejadian baru ni. Dia tak nak Tuhan itu sama macam perbuatan makhluk. Dia tak nak. Kalau ada sama, dia bukan Tuhan. Macam Buddha juga. Kalau kita tengok kitab agama Buddha pun suka juga. Jadi kepujaan kepada Tuhan mereka tu Tuhan yang mana? Kita pun tak tahu. Patung besar tu, patung di Thailand ke, patung di kan banyak patung di Kelantan pun ada. Menunjukkan seolah-olah Tuhan mereka itu berbilang-bilang. So ini isu. Sebenarnya kalau kita berdebat secara ilmiah dengan orang kita, mereka boleh terima tu kan. Saya memang cikgu India boleh. Sebab tu waktu saya mengajar luar ada cikgu Cina masuk Islam, cikgu ni dia agama Buddha. Dan tengok pening mengucap Islam, kahwin, selesai masalah. Tak, sebab bila dia kaji, penghujungnya tak ke mana tau. Bukan ada end of the day, tak nampak. Kalaupun dia percaya, sebab tu dia bakar. Alasannya bila kena bakar di dunia, sudah tidak akan dibakar lagi di hari akhirat. Dia percaya ada day of judgment, dia percaya. Tetapi percayaannya itu tak sama macam kita percaya lah. Kalau dah bakar dunia, dah selesai, tak ada hukum lagi di akhirat. Kan kalau tuan-tuan perasan dalam agama Buddha Cina kan, dulu kan dia bakar duit betul. Kononnya untuk dibelanjakan di hari akhirat. Sekarang bakar duit tipu, duit palsu. Nampak tak di sini? Kalau logikly akal kita fikir, memang nampak sah-sah kepalsuan dalam ajaran tu. Tetapi nak buat macam mana? Dah percaya ada orang macam tu. Maka tugas kita lah tuan-tuan, kalau kita mampu buat begitu. Maknanya pengalaman dalam cerita, saya pernah masuk di kampung orang asli di Broga sana. Kan ada orang asli kan, masuk dengan anjing peliharaan, masuk motor batin, sembang motor batin. Jadi ini merupakan benda-benda yang kalau tuan-tuan dia menguji iman lah. Tapi itulah antara tugas pendakwah yang pernah saya buat dengan rakan-rakan untuk berdakwah pada orang asli. Ini cabaran untuk kita nak tengok iman kita kuat tak kuat. Kita tengok anjing kita lari dah, payah ha? Saya tak susah kan, boleh tengok anjing lari. Kita duduk dengan anjing, duduk peliharaan, tapi kering lah tempat tu. Jagalah kan, InsyaAllah boleh kan. Baik, tak terjemah lagi kan, baru baca teks Arab kan. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada berdiri ia dengan sendirinya. Tak mustahil. Allah dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya, mustahil. Dia mesti berdiri dengan sendirinya. Dia tak bagi orang lain lah. Dengan bahawa adalah ia sifat yang berdiri dengan zat atau berkehendak kepada yang menjadikan dia. Macam berbalik pada kita patung tadi lah.
Maknanya dia kena buat patung tu, buat besar-besar dia sembah. So jadi Allah tidak berdiri dengan orang lain, dia berdiri dengan sendirinya. Maka kalau berdiri ia dengan orang lain, itu mustahil bagi Allah. Dan inilah yang berlaku pada agama-agama lain. Cuma kalau tuan-tuan nak bertekak, tak boleh lah, dia kena faham dari sudut ilmiah. Macam Zakir Naik bahas tu kan, bila cerita-cerita akhirnya orang akan bergerak sebab dia hafal kitab Vedah, dia hafal kitab Old Testament, dia hafal kitab New Testament. Saya mengaji je hafalnya tidak. Tak faham bahasa kitab Vedah, tengok gitu je lah, faham sikit. Saya India nak faham je, tak kami dulu mengaji belaka. Tapi sekarang kita nak belajar untuk ilmu, tengok apa pandangan tentang agama gitu ya. Baik. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala baru bahawa tiada ia esa. Ini mustahil kerana Allah tu tunggal, tidak tunggal, mustahil. Maknanya dia mesti esa, tunggal. Tak ada dua, tak ada tiga. Dengan bahawa ada ia bersusun pada zatnya. Maknanya mustahil Allah itu ada zat bentuk yang ada susunan. Ya, mustahil. Jadi dia tak nampak bentuk macam mana, tapi esa ada. Atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya. Ini macam balik pada cerita patung minggu tadi lah, ada macam-macam bentuk kan yang sama. So bagi kita mustahil Allah bersifat begitu. Agama lain dia boleh. Mungkin Tuhan di kuil di Putra Kelana tak sama dengan Tuhan, bentuk Tuhan kuil di Puchong, tempat lain. Bagi dia orang tak apa, dia orang boleh. Maka kita pelik tu, macam mana bentuk Tuhan kena sebegitu rupa boleh dipelbagai bentukkan ikut cita rasa pengukir dia. Kemudian disembahnya pula. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau ramai di rumah jumpa saya minta air penawar. Tuan-tuan jangan heran, ada rumah saya tu buka kasut pula pagat lagi. Pagat rumah nak masuk dia buka kasut dah. Ya nanti ustaz minta air penawar. Saya tanya dia satu, saya tanya, kenapa tak pergi minta air penawar dengan suami di kuil? Dia kata saya satu family memang tak percaya itu suami di kuil. Dia pergi kuil je lah. Sebab dia kata bila pergi jumpa suami itu jin kejap keluar masuk balik. Sebab dia kata jin suami dia sudah pakat dengan jin dalam budak, dalam anak dia tu sudah pakat. Aku baca ni kau pujuk dia keluar kejap, nanti masuk balik. Sekali pergi dah berapa puluh habis duit. Bayar juga rumahnya dia orang pun. Ingat kita je ni kena bayaran, dia orang lagi dahsyat. Siap barang kemas lagi. Dahsyat tu suami dia, walaupun tak ada baju. Sebab tu dia punya ini ialah PSC lah kan. Tapi nak ceritanya memang itu berlaku. Saya hadapi sendiri. Sebab dia kata air penawar imam-imam buat ni percuma, memang kita tak cap apa, kita baca je. Saya dah kira ni anak dia nampak hantu waktu main kat padang bola ni, padang bola ni India tu buat air penawar sampai ke muka tega pun hilang kan. Itu yang dia percaya tu. Semua kita doa supaya dapat hidayah. Saya sering baca, saya sebut nama India tadi. Saya kata dia nama apa, saya baca ayat Quran, sebut nama dia, doa supaya Allah beri hidayah. Pengalaman dia. Baik. Atau ada sertanya pada wujud, baris kedua yang memberi bekas pada perbuatan daripada segala perbuatan. Ini mustahil bagi Allah. Tak mungkin, tak mungkin. وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَا وَإِيجَادِ شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ مَعَ كَرَاهَتِهِ لِوُجُودِهِ أي عدم إرادته له أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما والموت والصمم والعمي والحكم وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. Sampai titik dia buat nama bintang tu, itu ayat penutup dia untuk cerita cakap mustahil. Ya. Ini dia sambung, wa amal jaidu, ada punya harus fi haqqi ta'ala fahuwa fa'ilun fa'ala kullu mumkinin aw tarjihi. Baik. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah Ta'ala itu lemah.
daripada menjadikan benda yang mungkin. Menjadikan mungkin, menjadikan satu benda yang mungkin, mungkin barang. Maknanya di sini mustahil Allah bersifat lemah. Maknanya Allah bersifat kuat, qadir buat sesuatu, mustahil dia lemah. Baik. Barang yang mungkin ada ia dan mengadakan sesuatu daripada alam, serta tergagahnya bagi kejadiannya. Maknanya di sini ialah mustahil Allah itu lemah dalam membuat sesuatu dalam alam ini. Maksudnya dia tidak ada kekuatan, tak boleh, itu mustahil. Jadi Allah itu punya kekuatan. Ini kena faham ya. Artinya ketiadaan kehendaknya baginya atau serta zuhul, yakni lupa. Mustahil Allah lupa, iaitu ketiadaan ilmu, ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu sirah. Sirah ni rahsia lah, terdahulunya. Atau sirah ghaflah, yakni lalai. Maknanya Allah Ta'ala tak mungkin dia ada ilmu tentang suatu rahsia. Ini mustahil. Dia mesti ada ilmu tentang rahsia, sama ada rahsia itu yang lepas atau yang akan datang. Dan kita kena faham begitu. Atau dengan ilat atau dengan tabiat. Sama ada rahsia itu dengan sebab suatu ilat, satu punca, satu sebab, atau dengan sebab semula jadi. Dan makna keduanya iaitu bahawa adalah wujud Allah itu melazimkan daripadanya diperoleh sekian kainat seperti lazim maklum bagi ilatnya, maklum bagi ilatnya, dan lazim maklum bagi tabiatnya, mustahil demikian itu. Baik, makna yang cerita di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat mengetahuinya, ilmunya itu, saya dah cerita minggu lepas bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tiada limitation. Di sebalik dinding dia tahu, kita ada limitation. Jadi bila dia cerita di sini, maka kalaulah penglihatan Allah, pengetahuan Allah itu ada had dia, ada terjadi dengan sebab tabiat semula jadi, atau dengan sebab sesuatu, maka itu mustahil bagi Allah. Sebabnya dia mengetahui benda yang kita tidak tahu, luar jangkauan orang yang lepas sebab ini benda mustahil jangan kita duduk terbaruh, ini mustahil bagi Allah. Tak mungkin berlaku begitu. Baik. Dan demikian lagi mustahil akan Allah Ta'ala jahil. Maknanya mustahil Allah Ta'ala itu bodoh. Tapi Allah cerdik, mengetahui. Yang bodoh ni sifat hamba, sifat kita. Jadi bodoh kita pun ada grade dia. Kan ada A, B, C, D, E. Periksa pun kan ada result itu kan. Ada tahap-tahap dia. Sebenarnya dalam sudut agama kita, dia tidak bodoh kadang-kadang Allah belum berinya kejelekan. Mungkin dia tidak mahir, pandai dari sudut akademik, tapi dia bijak dari sudut kemahiran. Ini manusia hari ini. Sebab itu kalau kita lihat di Finland, ni antara sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Tak baik macam mana? Di kawasan perumahan dia, tukar perdana, seksyen 7 ni, kelas 7, satu sekolah. Kelas 8, satu sekolah. Kelas 9, satu sekolah. Sebab tu dalam kelas dia, dalam 15 orang tu orang, satu kelas, cikgu boleh tackle, boleh buat. Sebab tak ada masalah. Daripada sekolah rendah sampai menengah memang budak ni memang top di sudut attitude dengan akademik. Kita berapa kluster satu sekolah. Itu cikgu gila semua tu. Sebab ramai, tak nak fokus. Ini cerita sepikan. Tapi sebab dia duit banyak, Finland tak ada korupsi. Kita duit banyak tapi korupsi banyak, duit habis, maka peruntukan tu kurang. Itulah pendidikan tuan. Sebab tu nak boleh buat ilmu, dia tak boleh ramai sangat. Dalam macam ni okey. Bila ramai-ramai, padat, bising, tak boleh fokus. Tak ingat lah, tambah baca Gajawi lama lagi tak boleh fokus. Tak jangan baca-baca imam, dia duduk bagi ke depan, dia tengok mana dah habis sini dah. Ikut je lah, tak apa. Nama-nama pandai tu. Baik. Jadi mustahil akan Allah Ta'ala itu jahil. Mustahil. Dan barang yang pada maknanya dengan maklum, maknanya yang berkaitan dengan kejahilan tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin dia jahil. Baik. Dan maklum ada ia dan mati.
tak mungkin Allah Ta'ala mati. Dan tuli, tak mungkin Allah Ta'ala itu pekak, dia maha mendengar. Dan buta, tak mungkin Allah Ta'ala itu buta, sebab dia maha melihat. Dan kelu, kelu baca dia baca kalau pula kelu kan, nahwa kelu. Dan segala lawan sifat manawiyah, maknanya tak mungkin Allah Ta'ala bisu, kelu, tak cakap, pekak dan sebagainya. Itu bukan sifat Allah, itu mustahil. Nyata ia daripada yang tersebut ini, itu dah habis cerita sifat mustahil. Pendek kata tuan-tuan dan puan, jangan duk ragu sangat, jangan duk ragu. Yakin yang sifat 20 yang wajib tu tadi. Mustahil ni sebab nak terangkan kerana ada persamaan dengan agama lain, itu saja. Cuma penting kita mengetahui sifat yang lawan ini kerana untuk berhujah dengan agama lain, kiranya diajak berhujah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan bagaimana seorang etis student universiti UPM yang dia pertikaikan kewujudan Allah. Dia pertikaikan. Maka kita tanya pada dia, awak sekarang ni rasa sejuk tak? Sejuk. Okey, sejuk macam apa? Macam ni. Awak nampak ni? Tak nampak? Betul Allah. Tak nampak tapi ada. Awak rasa sejuk, tak nampak angin tapi awak rasa sejuk. Maknanya angin tu ada. Sama kiasan. Budak-budak universiti ni tuan-tuan, kalau kita hujah hebat, dia hujah logik kan? Hujah logik, kadang-kadang dia akur. Dia tak juga. Angin tak nampak tapi rasa sejuk. Begitu juga Allah, tak nampak tapi Allah itu ada. Ini cerita budak-budak sekarang. Dia suka hujah. Maka kita kena ada dalil yang kuat di sudut hujah yang sesuai dengan dia orang. Kita sebut qul huwallahu ahad, dia tak mahu dia. Dia takkan terima. Dia nak benda yang dia boleh dia kata tu maknanya dia dah teraduk. Dia tak ya juga nampak tak? Nah, ini yang berlaku tentang hari ini. Banyak masalah pada belajar kita di sudut agama ni, disukar sangat memikir benda-benda yang kadang-kadang tu di luar kemampuan akal dia berfikir macam-macam. Baik. Dan adapun yang harus bagi zat Allah Ta'ala, maka berbuat. Jangan tuan-tuan baca berebut. Dia eja tu barabawata. Jawi baru dibaca berebut, jawi lama berbuat. Tu saya kata kalau tuan-tuan baca sendiri faham. Berbuat dia barabawata, jawi lama lah. Baik. Maknanya dia kata harus bagi zat Allah Ta'ala, maka berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Harus Allah nak buat sesuatu atau tidak membuat sesuatu, itu harus bagi Allah. Dia nak buat bulan besar dekat bumi, dia boleh buat. Dia tak buat pun tak apa, tak ada masalah, itu harus bagi Allah. Macam kita sifat manusia, harus bagi kita makan dan minum. Macam sifat harus bagi Nabi kan, makan dan minum macam manusia yang lain. Itu harus. Kalau dia tak makan, dia minum saja. Itu sifat harus. Boleh nak makan, boleh nak makan. Boleh nak makan durian, boleh dia nak makan pedas. Itu harus. Maka bagi Allah Ta'ala, dia nak buat sesuatu, dia nak buat sesuatu atau tidak, itu adalah harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Habis itu. Amma burhanu wujudihi. Sekarang ni tuan kitab nak ajar kepada kita tuan-tuan dalil kewujudan Allah. Ini kena ngaji betul-betul kalau kita nak berhujah dengan orang lain. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alami fahudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadatha binafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini. Selalu kita baca kitab fiqh Al-Kitab Tauhid, dalil wujudnya Allah Ta'ala ialah baharunya alam ini. Maknanya alam ini diciptakan, dijadikan oleh Allah. Itu dalil Allah ada. Dengan sebab adanya alam ini, adanya Allah. Sebab Allah yang
mewujudkan, menciptakan alam ini. Itu dia kata di sini, dalil wujud Allah Ta'ala itu maka baharu alam ini. Itu tanda Allah itu ada dengan sebab adanya alam ini. Kan kalau kita tafsir Allah dah buat alam semua sebelum Allah ciptakan Nabi Adam AS di syurga. Dah ada lah pun, bumi semua ada. Kan bila dijadikan itulah yang Allah nyatakan siapa yang sanggup mentadbir bumi. Malaikat kata dia tak nak. Inilah tafsir Quran surah Baqarah. Maka yang mentadbir ini adalah manusia, lalu dijadikan asbab musabab sehingga Adam dikeluarkan daripada syurga lalu jatuh ke dunia, di bumi. Bermula sejarah manusia di bumi yang akhirnya jadi ramai-ramai dan mentadbir bumi sehingga sekarang. Okey, itu cerita wujudnya Allah dengan sebab adanya alam ini. Itu ayat yang digunakan di mana-mana kitab tauhid. Adanya Allah dengan sebab adanya alam. Maka di sini tuan-tuan, bila kita nak berhujah ataupun nak memberi dalil akan adanya Allah Ta'ala, maka adanya alam ini dia berputar dengan sendirinya dengan kehendak Allah. Bumi berputar dalam paksi dia. Ada kata dia putar kok ni, ada kata putar kok ni, atau Allah macam-macam pandangan. Bulan dengan paksi dia dah dibuat benda tu. Cuma kadang-kadang bila manusia buat kerosakan di bumi, dia bergegar lah sebab dia tak kena berat tak sama. Ibarat lori yang bawa kayu badak, katalah dari si kayu badak tu sengit sebelah, berat sebelah, maka lori nanti akan sengit perjalanannya. Begitu juga bumi, bila manusia buat kerosakan, zaharal fasad fil barri wal bahr, dalam Quran Allah sebut, bila manusia buat kerosakan bumi dan laut, maka bumi tak lama akan tak stabil. Maka berlakulah gempa bumi. Bila pokok ditebang banyak, bukit ditaruh semua, maka bumi akan tak stabil. Dia goncang. Ini semua kejadian Tuhan. Nampak tak? Itu cerita bumi, belum cerita badan manusia. Macam jantung kita pump, tiba-tiba blocking. Kan kita masa sakit denyut macam orang tusuk jarum, hilang sekejap, sakit balik, hilang sekejap. Sebab jantung kita dia pump 24 jam, dia berjalan 24 jam. Bila dia berhenti berjalan, dia jalan. Ini sistem badan manusia. Maknanya Allah ciptakan betul-betul pasal semua dia ada order, dia ada kitaran, dia ada semua sama, baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik pokok-pokok. Contoh bagi tuan-tuan mudah faham. Ni nampak bila kita buat jenis baru kita nampak tau. Kadang-kadang kita tak nampak sangat. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi saya pakai pokok. Ni saya lokik pandai sikit pun, yang ni saya tak pandai. Saya buat gambar manusia. Patut lah ya. Baik. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita demam, kenapa orang jelung kepala dengan daun, maksudnya daunan? Sebab tubuh badan manusia dia ikut jenis. Bahagian daun sesuai untuk kepala, bahagian batang ranting sesuai untuk jantung, pinggang sini, bahagian akar semua sesuai untuk rawat pinggang ke bawah. Itu sebab akar kayu banyak rawat ke bawah. Itu ciptaan Allah. Maknanya Allah buat ni, dia ada suratan dia macam itu badan kita. Saya buat tamsilan ni sebab saya perawat, jadi saya beritahu senang, tuan-tuan faham. Ada orang ambil akar jelung kepala, tak pernah dengar. Daun ada, demam, daun bunga Cina bagus, daun bunga raya putih bagus. Ceritanya daun. Maknanya Allah dah buat dah. Saya buat pokok besar dah senang faham. Tapi bila orang sakit pinggang, sakit sendi, orang ambil akar, tongkat ali akar, sebab nak rawat ni. Mana tongkat ali rawat jantung? Tak ada. Orang dengar pun. Dia rawat pinggang ke bawah, bahagian sendi, sebab ni pasak. Ini yang membantu kita berjalan dan sebagainya. Bila jam kaki jalan tak boleh, kursi roda, maka kena gunakan benda yang di bawah bumi. Ini tamsilan yang tuan-tuan kena faham. Mudah je sebenarnya pun. Tapi kita nak faham agama ni begini. Allah dah buat semua ikut dia punya, dah ada suratannya begitu. Kehebatan Allah. Kita tak pasal, kita tengok biasa aku manusia tu pokok. Tapi
Tapi sebenarnya Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk kegunaan manusia, cuma manusia tak tahu, tak nampak. Gitu ya. Ini yang simbolik tentang mudah faham. Untuk demam, untuk sakit, untuk kadang-kadang bila sakit di bahagian sini, kadang-kadang menggunakan rebus dahan pokok atau batang daun untuk rawat hati, rawat perut, macam-macam lah dan sebagainya lah. Okey, itulah Allah ciptakan begitu. Dah ada dalam susunan dia. Mungkin kita tak nampak sebab kita mungkin tak didedahkan dengan ilmu ini. So bila saya buat perbandingan begini, kita nampak faham kan? Ya tak, ya juga dan memang Allah buat begitu. Bentuk kejadian itu memang sesuai dengan keperluan manusia. Betul ya? Jadi cuma bila moden sekarang adalah ubat-ubat kimia ya, maknanya Panadol sebagainya untuk rawat, kita kata sakit kepala tapi makan turun ke sini. Itu ada jahanam benda lain. Dia lega sekejap, tapi dia akan jahanam benda-benda lain, terutama yang bahagian sini lah, kopi dan sebagainya. Itu ubat moden. Memang boleh lega. Tapi fitrahnya ialah ini. Dia begitu ya. Sebab tu kalau macam budak-budak anak demam kan, cucu demam kan, tuan-tuan rasa kulit tepuk kaki dia, rasa tepuk kaki. Kalau dia panas itu maknanya dia demam betul. Demam sebab demam lah, jelom lah. Ambil daun bunga Cina ke, daun bunga raya ke, jelom, sat je dia sejuk. Tapi kalau tepuk kaki sejuk, dia demam punca salah makan. Mungkin pengasuh bagi susu basi ke, makan benda yang landak buruk ke apa ke, jadi budak tu demam dengan sebab pokok masalah. Tak guna tuan-tuan jelong kepala walaupun dia panas, sebab punca sakit dia tadi ialah di usus, rawang usus. Mungkin taruh benda yang boleh menyejukkan usus, cuka sebagainya, campur madu atau apa sajalah, taruh minyak ke apa yang boleh menyejukkan usus dia, supaya usus yang radang panas tadi hilang. Tu bila lega dia akan lega demam tadi. Itu kaedah dia dalam rawatan. Macam kami nak terlibat macam ni, senang. Jadi tak payah duduk penunjuk kepala. Kadang-kadang masuk uat sampai seminggu, pening apa masalah. Baik, apa kita jika adapun dari wujud Allah Ta'ala, maka bahawa alam ini, kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya yang membaharukan dia, tetapi baharu ia dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan, kedua-duanya itu bersamaan ia bagi taulannya lagi berat atasnya dengan tiada sebab, dan iaitu mustahil. Maknanya tuan-tuan, kalaulah alam ini dia jadi dengan sendirinya, tok-tok ada sendirinya, maka seolah-olah macam tidak ada persamaan, macam ada persamaan antara Allah dengan alam. Jadi sendiri pula, tak mungkin, itu benda mustahil. Jadi memang ada yang menjadikan, menciptakan sebegitu rupa. Andaikan kalau kita lihat Nabi Adam menciptakan, kan dia ambil tanah daripada tujuh planet, tujuh kawasan lah, daripada bumi sikit, daripada kan banyak planet di dunia ni kan. Alam ini diciptakan Nabi Adam, tanah itu semua Allah punya kuasa. Tak mungkin dia jadi sendiri. Mana ada budak beranak sendiri, tak ada. Mesti ada yang melahirkan dia, dan tak ada yang lahirkan dia kecuali berlaku percampuran antara air mani suami dengan isteri, kecuali kes Nabi Isa AS ketika dia dilahirkan tanpa bapa. Itu kes lain, kes terpencil. Itu sebab mukjizat Allah. Tiup roh, inilah roh. Sebab alam roh tu alam awal kita, sebelum kita masuk alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat. Itu kehidupan kita. Jadi macam kisah simpanan itu kisah yang terpencil lah, menunjukkan keajaiban. Sebab kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, mengapa dipaparkan kepada kita gambar ada batu macam tengah sujud, kan ada kalimah Allah di awal. Ini semua keajaiban-keajaiban yang di luar kotak fikiran kita. Takkan mungkin dia jadi dengan sendiri, pasti ada yang membentukkannya. Atau mungkin malaikat. Kan baru ni dibaraikan di Israel kan, yang bunyi trompet kan, yang awan terbentuk bulan di Israel kan, ada bunyi trompet. Itu orang akan melihat keperluan yang bagi orang Islam, dia
benda tu biasa kalau kita beriman hari akhirat. Petanda-petanda bahawa tiupan sekakala mungkin akan berlaku bila masa bunyi trompet. Itu mungkin pandangan kita malaikat Israfil mungkin biasanya testing ke apa benda kan, bunyi kat Israel je. Dia belum bernafas betul-betul macam Ahmad Nawab trompet tu belum. Dia cuma sudah test. Itu pun kita dah jadi langkabut. Jangan main-main takut kalau kita beriman dengan Allah, sebab kita yakin bahawa antara tanda berlaku kiamat ialah tiupan sangkakala. Malaikat Israfil meniup trompet. Dalam kitab lama disebut trompet. Memang bunyi macam trompet Ahmad Nawab, memang bunyi begitu. Wah, tapi dengar satu pausan. Nampak tak? Ini keajaiban dan Allah nak tunjukkan kepada kita. Kalau kita tak pelik jadi itu dalil Allah boleh buat segala-galanya. Baik, sikit lagi. Wa dalilun hudusil alam mulazimatuhu lil a'radil harifah min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadisi hadisun wa dalilu hudusil a'radi musyahidatan taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dan dalil bahawa alam itu melazimnya bagi segala arad yang baharu daripada gerak dan diam dan lainnya daripada keduanya, dan yang melazimkan yang baharu ia Baik, dia begini. Antara dalil adanya alam ini, baharunya alam ini, kata dia, kita lihat ada berlawanan dengan yang menciptakan dia. Dalil adanya alam ini baharu kerana dia ada berlawanan dengan orang yang menciptakannya, maksudnya dengan Allah, berbeza. A'rad, dia mesti berlawan, tak sama. Allah dengan sifatnya begitu, alam ini dengan sifatnya alam. Kita bergerak mengikut aturan yang Allah tetapkan. Berjalan kita, mana ada kaki ke atas, tak ada. Hikmah Allah ciptakan manusia cukup cantik tuan-tuan. Tak ada lubang hidung atas kepala, kalau tidak lemah kita hujan turun. Kan Allah buat cantik bawah, bernafas, ada bulu hidung lagi untuk tapis udara. Jadi Allah cipta tu ahsani takwim. Yang kita baca Quran kan, apa pandangan Isa Nabi ahsani takwim kan, seelok-elok kejadian. Betul. Air berlubang telinga datang ni, parah kita kalau hujan turun. Tapi nampak tak keindahan kejadian kita. Maka apabila kata dia bahawa alam ini kalau sama, maka benda itu tak logik, tak mungkin. Oleh sebab itulah kata dia perlu ada perlawanan antara orang yang menciptakan al-hadis ni, orang yang buat benda baru tadi, dengan benda baru. Sebab tu dia kata benda baru, dia ada pergerakan dia, ada duduk, ada diam. Kita ni kan berlari, berjalan, merangkak. Macam kanak-kanak yang baru nak merangkak, jatuh bangun, akhirnya berjalan, kemudian berlari. Itu pergerakan kita, benda baru. Allah tak ada begitu. Kita ada sakit, ada sihat. Kadang sakit tangan kanan, kadang sakit tangan kiri, kadang sakit lutut. Dia mula bila meningkatnya usia akan datang beberapa petanda-petanda yang Allah akan berikan kepada kita. Hanya mereka-mereka tertentu yang jaga kesihatan, Allah melihara benda tu. Kalau yang makan ikut dah ni, sak gaut naik lah, sak darah tinggi lah, sak mana kita macam penyakit ada. Nampak betul kan? Sebab kita tidak melihat kepada makanan. Fal yanzurul insanu ila ta'amih. Quran dah sebut dah pun, kita tak tengok. Hendaklah manusia kamu melihat kepada makanan yang kamu makan. Allah dah sebut dalam Quran, kita tak perasan sebab mungkin jangan dihuraikan oleh petasir-petasir ceramah-ceramah. Surah ayat ke-19, surah saya tak ingat surah apa. Fal yanzurul insanu ila ta'amih. Kalimah fi'il amal tu, fal yanzur, lihat wahai manusia kepada ta'amih, makanan. Itu yang kami cuba nak promotekan, nak ajak masyarakat kepada kehidupan afiat. Makan benda yang halal, yang baik, yang jaga kesihatan. Sebab bila kesihatan kita baik, kita beribadat sempurna. Sembahyang pun tak ada masalah. Kan saya cerita tu kan, Ustaz kata cerita kat saya tu,
kena gaut. Duduk tanya akhir, tak tahan sangat bunyi. Ada. Pergi mayang dia. Batal. Allahu akbar. Ada. Dia bunyi. Dia sebut ada itu. Dia dengar. Duduk sebelah. Cerita gaut punya cerita. Nampak tuan-tuan, kita kadang-kadang Allah memanglah dah tak tahan sakit kan, keluarlah bahasa Melayu. Dia nak kata alamun bahasa Arab, tak mungkin. Tetap salah juga. Sebab ada disebut dalam semayang perkataan alamun. Alam tu sakit lah, alif lam mim bukan ain. Kan bila kita sakit jatuh, orang Arab katanya kalau kita tengok fi alam maksudnya sakit tak gitu. Alamun alif lam mim. Sakit biasa maridun. Ia maridah, sakit. Tapi sakit yang kata alamun ni sakit macam kita terkena on the spot sakit tu. Dia bijak sakit. Tu tak panggil maridah. Mana ada sebut kaki saya sakit, rijli maridah, mana ada. Dia tak sebut begitu. Dia akan kata fihi alamun, padanya ada sakit. Sebab dia berlaku tiba-tiba. Kalau macam demam semua tu baru sebut marid, sakit. Tu kena beza bahasa Arab, penggunaan yang tak sama. Okey. Baik. Jadi saya rasa kita berhenti dekat situ dulu. Sampai ayat dia ila wujudi wa min wujudi ila adamin. Maknanya yang saya huraikan tadi tu, dan dalil bahawa alam ini tu melainkan segala arwah yang baharu yang saya hurai tadi. Dan kita akan sambung, dan dalil baharu sekalian arwah itu dilihat berubah-ubahnya daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam. Sampai situ sahaja. Minggu depan kita sambung wa amma burhan wujudil qidam. Nampak? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baris ke-15 daripada bawah. Itu tajuk kita minggu depan, wa amma burhan wujudil qidami. Jadi kita dah habis dalil Allah itu ada. Kita masuk ke depan dalil Allah bersedia. Tidak. Itu cerita minggu depan. Minggu ni kita habis dalil Allah itu ada. Dah faham tak? Dia tak sama dengan benda yang baru yang diciptakan. Okey, ada persoalan nak tanya? Tempat saya nak ke bertangan dengan kejadian al-muhdis, orang yang buat, Allah lah. Hadis mahdud, benda yang baru macam kita semua, bertentangan dengan sifat Allah. Tu yang dia kata kita ni bergerak, duduk, diam, bercakap katanya, bertentangan dengan Allah yang buat. Kita tak tahu dia bergerak ke tidak, sebab itu bukan kuasa kita, kita tak nampak. Dia ada di mana-mana, tapi dia ada. Sebab dia cerita pasal dalil Allah Ta'ala ada di mana-mana, tapi tak tahu di mana ada. Di atas, kanan, kiri, kita tak tahu. Itu yang kata berlawanan. Mana kejadian yang baru ini tak akan sama dengan orang yang buat kita, iaitu Allah. Berlawanan itu kata Allah tadi, berlawanan dengan sifat yang ada pada kita manusia-manusia, tak sama. Cakap kita tidak sama dengan kalam Allah. Pergerakan kita tak sama dengan pergerakan Allah. Itu yang kata berlawanan, tak sama. Ada faham dia tak? Pendek kata apa saja yang kita buat memang tak sama dengan orang yang buat kita, iaitu Allah. Tak sama. Jangan kita terlalu fikir sampai terlalu sangat. Memang kita faham begitu saja. Kita bergerak atas takdirnya dan kudratnya. Sakit kita ditakdirkan Allah. Terlanggar batu kita berjalan, ditakdirkan Allah. Siapa suruh tengok kat atas? Sebab musafah kan. Biasa kita orang Melayu suka sangat cerita sebab musafah, itulah kau tengok sangat kat atas. Kita suka jadi kes, sedangkan benda tu berlaku sebab musafah Allah yang tentukan. Nampak macam mana? Macam meninggalkan, orang kata tak sangka dia ni mati. Mari sembang kedai kopi dengan aku je, tu cerita. Tak sangka betul lah. Memang tak sangka sebab ini qada dan qadar Allah. Dah sampai ajal dia akan meninggal juga. Dia begitu ya. Ini suratan, kita kena faham. Ada kawan kita saya sembang kedai kopi, bila dah tahu Cik Bahar kita kan sakit kan, teruk. Dia punya kuman dah ada beberapa tahun. Proses semua dah gerak, dah rawat okey lah. So ada nakal-nakal kan, orang kita nakal-nakal kan. Ini agak-agak kita kena supaya tenaga dulu untuk gali kubur. Ada memang kita nakal-nakal tu. Dia menganggap bahawa mungkin
ajal si Cik Bahar ni mungkin dah dekat. Itu anggapan dia, sebab bila doktor kata tak dibenarkan orang melawat, kena rehat banyak. Itu pandangan dia, dan kita tidak boleh menyalahkan dia juga. Akan tetapi kita tidak boleh salahkan puasa qada daripada Allah. Yang kadang-kadang orang yang kita katakan mungkin 2-3 hari lagi, kadang-kadang Allah panjangkan hayatnya, boleh hidup sampai sekarang pun ada. Sakit diwat tak meninggal-meninggal, orang yang ziarah balik aksiden meninggal. Ini semua benda pelik. Memang kita jangan heran, jangan kita, sebab ia kuasa Allah Ta'ala. Mana tahu doa orang yang ziarah dia. Dia kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dah lama Allah menangkan kawan dia pergi umrah sana, berdoa di depan Kaabah. Kan ada cerita yang orang buta boleh melihat kan, diviralkan dalam video tu, berdoa depan Kaabah, tiba-tiba cilek boleh nampak dia punya seronok teriak tak kira. Bayangkan dia buta, tapi semaya berdoa tu Allah buka hijab pandangan, akhirnya dia nampak macam orang biasa nampak. Ini boleh berlaku tuan-tuan, sebab ia Allah dan pada Tuhan. Itu yang kita katakan berlawanan, kita tak boleh katakan sama, sebab Allah berkuasa buat apa saja. Mana mustahil pun akan jadi kebenarannya bila Allah berkuasa. Ada soalan lain? Sebab saya lepas ni nak ke Bukit Bangsa pula ni. Lepas Bukit Bangsa, Masjid Abdul Rahman Al-Auf dengan pucuk dan itulah tujuannya. Dan yang apa boleh tanya? Tak ada tanya apa, kita tutup majlis. Tak ada Baik, tak ada apa-apa, kita sama-sama membaca tasbih yang pertama surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni dekat saya bersiap siapa nak boleh lah nak. Siapa nak derma